Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sambungan bacaan dalam buku Panduan Lengkap Akidah karangan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah. Malam ni kita mulakan perbahasan mengenai rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhirat. Muka surat 335. Beriman kepada hari akhirat. Kata penulis Syekh Saleh hafizahullah, iman kepada hari akhirat mengandungi beberapa perkara. Yang pertama, ini bila kita kata bahawa kita beriman dengan hari akhirat, apakah yang dimaksudkan? Atau apakah tuntutan di sebalik perakuan kita tersebut bahawa kita beriman dengan hari akhirat? Adakah sekadar dengan meyakini akan adanya hari akhirat, adanya hari kebangkitan selepas kematian atau selepas kiamat? Baik. Yang pertama, beriman kepada tanda-tanda hari kiamat. Termasuk dengan erti kata, termasuk dalam erti kata beriman dengan hari akhirat ialah kita beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Perhatikan, tajuk rukunnya ialah iman kepada hari akhirat. Di situ dia kata akhir, maknanya akhirat lah, ya. Akhirat tu daripada perkataan akhir, ya. Yakni hari kemudian. Seperti mana kalau yang dunia ni adalah hari, kalau nak dikatalah hari permulaan, ya. Di mana di akhirat itu hari yang kemudian. Baik, yang pertama di sini kita lihat iman dengan tanda-tanda hari kiamat. Apa beza antara hari akhirat dengan hari kiamat? Apa beza dia? Ya, kita katakan bahawa hari kiamat itu adalah hari penamat dunia ini. Yani kita kata pertengahan ataupun apa perkataan dia? Benda dekat tengah-tengah tu, antara dunia dengan akhirat tu. Ada perkataan tak yang sesuai? Dekat tengah-tengah tu. Persinggahan kau kan. Ada kata lain. Ini titik pintu. Pintu menuju hari. Pintu tak sukalah. Kata lain. Gerbang. Okey, gerbang. Tapi maksudnya ialah hari kiamat tu adalah hari antara peralihan barakallahu fik, ya. Adalah hari peralihan antara dunia kepada akhirat itu, ya. Hari kiamat. Kiamat itu daripada perkataan qama, iaitu bangun, hari kebangkitan, hari kiamat, ya. Merujuk kepada tamatnya dunia ni, hancur segala apa yang ada di dunia ni, manakala, ya, hari akhirat bermula, ya. Baik, jadi hari akhirat itu adalah apa tadi? Hari kiamat, hari peralihan. Hari kiamat itu adalah hari peralihan. Manakala hari akhirat itu merujuk kepada apa yang mendatang sesudah hari kiamat itu. Ya, dengan segala apa yang berlaku pada hari akhirat itu, ya. Yang mana kesudahannya manusia antara, ya, menuju ke api neraka, wal'iyadzubillah, semoga Allah pelihara kita semua, dan antara mereka yang menuju ke syurga, ya, semoga Allah golongkan kita dalam kalangan penghuni syurga. Amin. Baik, kata penulis, hari kiamat didahului oleh tanda-tanda yang mengisyaratkan dekatnya kejadiannya.
yang disebut dengan tanda-tanda hari kiamat. Kami akan menyebutkan tanda-tanda paling penting kerana mengimaninya adalah wajib dan ia termasuk bahagian penting dari akidah. Kata penulis, kami akan sebutkan tanda-tanda paling penting. Maksudnya ada banyak tandanya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi seperti mana kaedahnya, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Apa yang tak dapat kita nak sebutkan kesemuanya, paling tidak kita sebutkanlah apa yang penting, ya. Kalau dapat sebahagiannya pun jadilah, itu maksud dia, ya. Baik. Jadi beriman, perhatikan satu lagi poin, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat ini wajib. Gariskan tu, mengimaninya adalah wajib. Mengimaninya, bukan beriman dengan hari akhirat. Tak, itu umum. Lebih khusus lagi, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat itu, ya, adalah wajib. Dan ia termasuk dalam bahagian penting akidah. Kenapa beriman dengannya wajib, tuan-tuan? Kerana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabit kesahihannya, maka wajiblah kita memperakuinya, membenarkannya dan beriman dengannya, ya. Baik, Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar. Hari kiamat semakin dekat dan bulan pun telah terbelah, ya. Mana petunjuk dalilnya? Di bahagian pertama tu, hari kiamat semakin dekat, ya. Dan bulan telah terbelah. Ini merujuk kepada apa yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kaum musyrikin Mekah minta supaya Rasulullah tunjukkan kebenaran risalahnya dengan membelahkan bulan, ya. Maka dengan kuasa dan izin Allah, ya, bulan terbelah, ya. Baik. Jadi itu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allah juga berfirman, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Maka apa lagi yang mereka tunggu-tunggu kecuali hari kiamat yang akan datang secara tiba-tiba. Kerana tanda-tandanya sungguh telah datang. Mana petunjuk dalilnya? Di bahagian yang kedua. Kerana tanda-tandanya telah datang, ya. Faqad jaa asyratuha. Satu dalam bahasa Arab, tanda-tanda hari kiamat disebut sebagai asyratus saah. Asyratu as-saah. Seperti manalah ayat ni? Asyrat as-saah. Saah tu kiamatlah, ya. Imam Al-Baghawi berkata, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk antara tanda-tanda hari kiamat. Ini kedatangan Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah tanda-tanda hari kiamat, ya. Boleh dikatakan tanda-tanda kecil lah, ya, tanda-tanda mukaddimah. Kenapa? Kerana baginda menjadi penamat, pengkhatam para nabi dan rasul. Nak kata bahawa maknanya tak ada apa lagi, tak ada nabi rasul lagi selepas tu. Maknanya kalau dah tak ada nabi dan rasul, apa lagi? Kalau bukan menunjukkan semakin dekatnya hari kiamat, ya. Kemudian di pertengahan di situ, perenggan di bawah surat sebelah, dan kerana dekat dan pastinya hari kiamat, Allah menetapkan seakan-akan ia berlaku esok hari. Nak menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap seorang itu memerhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Hari esok itu petunjuk dalilnya. Maknanya dah dekat ke jauh, lambat? Sudah sangat dekatlah sampai dikatakan esok, ya, esok hari kiamat itu. Allah juga berfirman, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Sesungguhnya mereka, siapa mereka? Ini orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan hari kiamat, melihatnya jauh. Kebarangkalian berlakunya hari kiamat itu mustahil, sedangkan kami melihatnya dekat. Ini kiamat itu memang hampir sahaja akan tiba bila-bila masa. Kami di sini siapa? Orang-orang beriman,
Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dan mensahihkan daripada Anas, hadis Anas secara marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku, yakni Nabi Muhammad, diutus di depan hari kiamat seperti ini, atau diambang lah ya, baru sedap sikit. Aku diutus di ambang hari kiamat seperti ini. Dan Nabi menyatakan itu sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ni jari telunjuk dan jari tengah. Nabi buat macam ni lah. Maknanya jaraknya dekat, ya. Jari telunjuk di tengah ni kan dekatlah sangat, ya. Baik. Dalam as-sahihain, yakni Bukhari dan Muslim, secara marfu', yakni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innama ajalukum fi man madha qablakum minal umam min salatil asri ila maghribis syams. Masa hidup kalian diukur, ini jika dibandingkan dengan masa umat-umat sebelum kalian, ialah seperti antara salat asar hingga terbenam matahari. Ini perbandingan antara perjalanan dunia ni dengan apa yang telah pun berlalu daripada hari pertama Nabi Adam AS, ya. Perbandingan antara masa antara kita dengan Nabi Adam dengan apa yang berbaki ialah seperti antara asar dan sebelum maghrib. Ya, ini kalau diumpamakan kehidupan pertama di dunia ini dengan kedatangan Nabi Adam alaihissalam, seperti di awal hari, di awal siang, ya. Manakala umat akhir zaman ini ibarat masa mereka ialah di waktu asar, ya, menanti datangnya waktu maghrib, yakni di hujung, ya, di hujung masa itu, ya. Kerana perkara hari kiamat adalah berat, yakni penting, maka perhatian terhadapnya lebih besar. Kerana itu Nabi mengkhabarkan tentang tanda-tandanya. Kerana benda ni penting, Nabi sebutkan tentang tanda-tandanya. Beliau mengkhabarkan fitnah-fitnah. Apa arti fitnah di sini? Ujian, cobaan dan dugaan, bukan fitnah dalam erti bahasa Melayu. Yang terjadi sebelumnya, sebelum hari kiamat itu. Baginda mengingatkan umat baginda daripadanya agar mereka bersiap-siap menghadapinya. Tentang bila datang hari kiamat, hal ini termasuk ilmu Allah, ilmu yang Allah sembunyikan. Gariskan, ya. Bila hari kiamat, ini adalah ilmu yang Allah sembunyikan dari manusia. Yang ini tak ada siapa yang tahu bila hari kiamat, ya. Apa orang kata, ya, dalam bahasa Inggeris dia kata doomsday, ya. Judgment Day, Armageddon, itulah kurang bunyi dia. Ada yang kata, ada yang menjangka bila menetapkan tarikh-tarikh tertentu bila hari kiamat itu. Sebelum ni kata bila? Tuan-tuan ingat? 2012. 2012. Ini pembohong besar lah. 12 hari bulan 12 2012. Borah. 12 hari bulan 12 2012. Sekarang pun dah 2023. Bohong besar. Ya, maksudnya sesiapa yang sibuk-sibuk mengatakan, ya, hari kiamat akan berlaku sekian-sekian. Ada yang kata, oh, kalau kita tak jaga alam sekitar, ini satu lagi tuan-tuan. Kalau kita tak jaga alam sekitar, kalau kita tak kurangkan pengeluaran karbon dioksida dengan asap-asap kilang dan kereta semua, sehingga mereka nak haramkan kenderaan, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tidak ni? Mereka nak haramkan kenderaan yang kita naik ni. Kenapa? Kerana banyaknya asap yang keluar mengakibatkan pencemaran, mengakibatkan ozon menipis ke apa, dan cuaca. Dulu global warming,
cuaca dunia panas, tapi orang tengok salji makin tebal je, maka dia orang tukar. Dia orang kata bukan global warming, sekarang climate change. Ada berlaku perubahan cuaca yang drastik. Mereka kata maka kita kena buat sesuatu dengan segera. Jika tidak, kiamatlah akan datang. Dan ada seorang tu, ada ahli politik dekat barat lah, dia kata kita kena buat cepat-cepat tindakan-tindakan drastik ni untuk nak selamatkan dunia ni dengan kurangkan semua benda-benda yang tak patut ni lah. Dia kata kurangkan carbon footprint. Oh boy, dia kata kita kurangkan jejak langkah karbon kita lah, maknanya sisa karbon ni. Termasuklah jangan makan banyak daging, sebab daging ni menyebabkan banyak benda-benda yang tak patut keluar, ya. Jadi kita semua kena vegetarian. Bukan vegetarian, lepas ni kita nak kena makan apa? Insects. Daging-daging semua dah dikata tak elok dah. Lepas tu datang vegetarian. Sekarang vegetarian pun tak boleh dah. Tuan-tuan, kita kena makan serangga-serangga demi menjaga alam sekitar, tuan-tuan. Demi menjaga alam sekitar. Jika tidak, maka ini cerita 10 tahun lepas tau. Jika tidak, maka apa yang ada baki masa yang ada adalah 10 tahun je maksimum. Kalau kita tak buat tindakan drastik, maka datanglah 10 tahun kemudian, hari ini tak ada apa-apa. Alhamdulillah semua. Nak kata ini semua fear mongering, menakut-nakutkan orang. Kerana bila orang takut, maka orang yang takut itu mudah untuk dikuasai oleh pihak-pihak yang ada kepentingan. Walau apapun, kita kata, pendek kata, sesiapa yang cuba-cuba menetapkan masa akhir dunia ini, bila akan tiba hari kiamat dan sebagainya, ketahuilah bahawa dia adalah pembohong besar. Pembohong besar. Kerana bila datang hari kiamat, itu adalah ilmu yang Allah sendiri sembunyikan. Dan insya-Allah tuan-tuan ingat lagi hadis Jibril. Hadis Jibril. Apabila Jibril tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia tanya? Bila hari kiamat? Mata sa'ah? Bila hari kiamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tiadalah yang ditanya Nabi Muhammad lebih tahu daripada yang bertanya. Jibril alaihissalam. Rasulullah tak tahu, Jibril tak tahu, lalu Abu bin Labi tahu. Ini sudah lebih, ya. Jadi ini pembohongan besar, ya. Baik. Allah sembunyikan dari manusia demi kebaikan mereka sendiri. Ada hikmah lah, ada rahsia kenapa Allah sembunyikan, agar mereka selalu bersiap-siap. Gariskan itu. Kenapa Allah sembunyikan? Supaya kita sentiasa bersiap sedia. Sebagaimana Allah menyembunyikan ajal kematian setiap orang, agar dia selalu menunggu dan bersiap sedia, tidak bermalas-malas dalam beramal. Gariskan itu juga, selalu bersiap-siap dan tidak bermalas-malas, ya. Baik, kemudian ada kenyataan daripada seorang tokoh As-Safari ini. Dia berkata, ketahuilah bahawa tanda-tanda hari kiamat terbahagi kepada 3. Tanda-tanda hari kiamat terbahagi kepada 3. Ini diperincikan lagi, ya. Yang mana kita kena beriman dengan semua ni. Yang pertama, tanda-tanda yang telah berlalu. Gariskan, tanda-tanda yang sudah berlalu. Tanda-tanda kiamat yang sudah berlalu, ya. Ini adalah tanda-tanda yang jauh. Yang kedua, tanda-tanda yang nampak, tanda-tanda yang sudah sudah tiba, tanda-tanda yang sudah berlaku dan belum selesai, ya. Ongoing, barakallahu fi. Ongoing. Tanda-tanda yang sudah berlaku dan belum selesai, yakni masih berterusan. Ia terus bertambah sehingga sampai puncaknya, iaitu tanda yang ketiga, tanda-tanda besar yang sesudahnya adalah hari kiamat. Tanda-tanda besar itu datang silih berganti seperti untaian manik-manik yang terputus talinya. Ini peribahasa lah agaknya, ya.
Baik, yang pertama, apa dia? Tanda-tanda yang sudah berlalu. Iaitu tanda-tanda yang sudah dilihat dan berlalu. Di antaranya ialah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan beliau. Ini itu semua peringkat-peringkat dia lah. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tanda dah. Betul atau tidak? Ya, bila Nabi diutus menjadi rasul itu sudah tanda. Dan kenyataan baginda bahawa baginda adalah rasul terakhir, maka itu tanda. Bila Nabi wafat, maka itu tanda lagi. Maka ini semua makin dekat, makin dekat. Serta tertakluknya Baitul Maqdis. Bila masa tertakluknya Baitul Maqdis? Siapa ingat sejarah? Umar. Pada zaman Khalifah Umar. Khalifah Umar, ya. Pada tahun bila? Antara berapa tadi? 14 Hijrah hingga 24 Hijrah, ya. Antara dan jangka masa itulah, ya, Baitul Maqdis ditawan oleh kaum muslimin. Begitu juga terbunuhnya Amirul Mukminin Uthman dalam, ya, selang 12 tahun sesudah itu. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, dia berkata, fitnah pertama, cobaan yang pertama ialah terbunuhnya Uthman. Peperangan di antara kaum muslimin sesudahnya. Peperangan antara sesama kaum muslimin. Ini juga tanda kecil akhir zaman, seperti mana yang, ya, berlaku antara kaum muslimin dengan Khawarij dan yang lain. Lahirnya aliran-aliran sesat Khawarij, Rafidah, kerana Nabi telah menyebut tentang munculnya kumpulan-kumpulan ini, kan, dalam hadis. Munculnya para apa tu? Pembual apa? Sembang, kaki sembang. Bagilah kataan sikit. Qusas, barakallahu fiik, ya. Munculnya para para penglipu lara lah, kita kata. Munculnya para penglipu lara dan pembohong yang mengaku sebagai nabi. Di antara lenyapnya kerajaan di antara tandanya lenyapnya kerajaan orang-orang Arab, sebagaimana yang disebutkan oleh At-Tirmidzi. Di antaranya ialah melimpahnya harta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan yang lain. Melimpahnya harta. Ini yang kita lihat pada hari ini, tuan-tuan. Sebab tu saya sering kata dah sebelum ni, bahawa tuan-tuan semua ni hidup seperti raja. Kan? Tuan-tuan semua hidup seperti raja. Yang ni apa yang barangkali raja dulu boleh dapat sekali setahun, tuan-tuan dapat hari-hari. Betul atau tidak? Dulu nak dapat perencah nak bagi makan sedap, rempah ratus nak kena bawa daripada China ke tanah Arab, memakan masa berbulan-bulan. Tuan-tuan hari ni order je, aduh. Betul atau tidak? Cuba bayangkan, tuan-tuan. Ya? Grab. Ya, berapa banyak khadam, tuan-tuan? Tuan-tuan ni melampau betul lah. Hari-hari tukar driver Food Panda, kan? Jadi itu semua nikmat, tuan-tuan. Dan itu menunjukkan melimpahnya harta. Dan akan tiba masa di akhir zaman lagi, apabila sungai Furat mengeluarkan emas permatanya, yang sampai melimpah banyak sangat. Dan sampai satu masa lagi pula di akhir zaman nanti, ini semua peringkat-peringkat lah, ketika mana seorang tu keluar daripada rumah nak bagi sedekah, nak bagi zakat, tak ada siapa pandang, tuan-tuan. Tak ada siapa pandang. Tak apa, ada berapa nak bagi? RM50. Tak. Pergi cari online. Ada berapa? RM1,000. Tak payahlah. Orang banyak harta, kan? Dan kadang-kadang kita tengok yang minta sedekah pun kadang-kadang ada yang macam tu, bukan semualah, ya. Ada yang kata, takkan RM10 je bang. Tak cukup. Contoh. Ya. Jadi, ya, banyaknya, melimpahnya harta. Di antaranya ialah banyaknya gempa bumi. Apa tu?
Tanah runtuh. Tanah runtuh. Barakallahu fiik. Perubahan bentuk Jauh. dan qazaf. Qazaf menuduh orang berzina. Apa dia? Dan ini banyaklah, dan masih banyak lagi yang Nabi khabarkan bahawa ia termasuk tanda-tanda hari kiamat. Lalu ia muncul, berlalu dan selesai. Baik, yang peringkat yang kedua, tanda-tanda pertengahan. Tanda-tanda yang nampak atau tanda-tanda yang sudah berlaku dan belum selesai. Sebaliknya ia bertambah dan bertambah. Ia sangat banyak. Di antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luka' ibnu Luka'. Hari kiamat tidak akan berlaku sehingga orang yang paling berbahagia dengan dunia ialah orang yang hina lagi dungu. Anak orang hina lagi dungu. Makna hadis ini ialah hari kiamat tidak akan berlaku sehingga orang yang hina lagi dungu diangkat menjadi pemimpin masyarakat. Itu maksud dia lah, ya. Sama Ruwaibidah. Ruwaibidah, ya. Jadi kadang-kadang ini pun kita sudah nampak tanda ni, betul? Inilah dia tanda pertengahan. Ya, orang-orang yang tak berpelajaran diangkat. Dan kadang-kadang kita lihat dalam sistem demokrasi macam itu juga. Minta maaf. Ya, minta maaf kadang-kadang. Sebab dalam sistem demokrasi, tuan-tuan, bukan lumrahnya kita nampaklah kalau kita yang masuk tu kena jadi gangster. Dalam demokrasi, yang masuk untuk bertanding dia kena gangster. Ialah kerana dia kena berdepan dengan nak kena berebut jawatan tu kan. Sedangkan orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang ada iman dan takwa adalah orang-orang yang antara cirinya ialah beradab dan berakhlak. Bila sampai kat pintu, sila masuk, kalah lah. Sedangkan jawatan tu nak kena berebut-rebut, kena buka segala skandal kawan tu, kena tindih menindih, kena, ya, beli suara dan sebagainya. Itu sistem demokrasi lah. Dan secara tersiratnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang perkara ini, ya. Kita kena ambil maklum lah, ya. Di antaranya ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kalqabidhi 'ala al-jamri. Akan datang satu zaman di mana orang yang sabar, orang yang teguh, ya, orang yang teguh sabar di atas agamanya seperti orang yang menggenggam bara api. Kenapa, tuan-tuan? Kenapa orang yang teguh di atas agamanya seperti menggenggam bara api? Hal ini boleh berlaku bagi sebahagian orang dan tak semestinya semua orang. Bergantung kepada situasi dan keadaan. Dan saya ingat memang sudah pun berlaku pada hari ini, ya. Di mana seperti orang yang teguh, orang yang istiqamah di atas agama seperti menggenggam bara api. Maknanya apa? Maknanya keadaannya sangat mencabar dan menduga. Dia terpaksa berdepan dengan keadaan yang sangat tidak selesa, ya, sangat tidak menyenangkan, gara-gara dia nak mempertahankan agamanya. Dan saya ingat dalam masyarakat kita pun mungkin ada, ya, atau mungkin tuan-tuan pun ya ada melalui situasi seperti itu, di mana dalam keadaan-keadaan tertentu ternyata tuan-tuan bersendirian dalam mempraktikkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjauhi hal-hal tokok tambah, menjauhi hal-hal khurafat, ya, hal-hal yang menyalahi syariat. Tuan-tuan mendapati diri tuan-tuan bersendirian, dan itu adalah satu cabaran kerana manusia dia ada tekanan, ya. Walaupun tak nampak macam dia bukannya dianiaya, dipukul dan sebagainya, tak semestinya. Tetapi dengan suasana tekanan masyarakat itu sahaja, itu sudah berat bagi sebahagian orang, ya.
Kerana ada orang yang boleh tahan, ada orang yang tak boleh tahan. Contohnya lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena muhasabah lah macam dalam khutbah Jumaat baru tadi. Bila khatib khutbah, rata-rata semua akan angkat tangan. Rata-rata jemaah semua akan angkat tangan. Sekalipun khatib di atas tu tak angkat tangan. Jadi ini pun satu hal kenapa sidang Jumaat semua angkat tangan. Jadi tuan-tuan ketika itu terdugalah. Kalau tuan-tuan pun angkatlah. Jadi maknanya tuan-tuan telah terkena tekanan di situ. Betul atau tidak? Tak apalah kita tak payah minta angkat tangan siapa yang angkat tangan tadi. Kan? Tapi itu dugaan. Demikian ya, apabila contohnya lah seorang itu dikedepankan untuk jadi imam. Ya, sekalipun saya tak sarankan supaya tuan-tuan jadi imam. Betul atau tidak? Kalau pergi di tempat-tempat awam lah, di masjid, di surau, Ar-Enar, kalau subuh lagi, ya, tuan-tuan akan berdepan dengan tekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kena macam mana ni, kan? Orang belakang semua tengok. Mana Al-Fatihahnya? Tak ada. Jadi tuan-tuan kadang-kadang alah, dia orang pun Al-Fatihah. Tuan-tuan di situ telah terkena tekanan. Nampak? Jadi tekanan itu adalah benar. Tekanan itu adalah benar. Walaupun tak nampak apa-apa, ya. Nampak macam kenapa kau buat? Dia orang tak ugut apa pun. Tapi dia adalah realiti. Demikian contoh tuan-tuan, bila ada kematian, bila berlaku kematian, tuan-tuan semua, atau sebelum kematian lah, bila ada perkahwinan, dengan segala apa, majlis nak kena bersanding. Ni siapa yang bersanding? Baik mengaku cepat. Contoh ya, masa bersanding, masa majlis kahwin, kena ada DJ, kena ada muzik. Takkanlah majlis kahwin senyap je. Kau ni apalah, ini kepala korap. Nak kena ada muzik baru dia rasa seronok. Ini ada masyarakat, sebahagian masyarakat dah sampai tahap macam tu, ya, diselubungi lah muzik je 24 jam, ya. Okeylah. Jadi bagaimana dengan majlis perkahwinan yang kita adakan? Adakah menepati sunnah atau kita ikut sama sahaja, ya? Tapi nak kata bahawa bagi mereka yang nak melazimi sunnah, barangkali mereka akan berdepan dengan tekanan-tekanan daripada saudara mara, keluarga. Majlis kahwin tak ada ni ke, tak ada muzik ke, tak ada bersanding ke, apalah, tak ada upacara upacara batal wuduk ke, apa benda lah, macam-macam tuan-tuan, ya. Lepas tu datang pula kematian. Bila ada kematian, ini semua menguji. Bila datang kematian, sudah, nak jumpa orang masjid ke? Tuan-tuan kena ingat, kalau tuan-tuan telefon je AJK masjid, kira siap bungkus. Kerana dia akan sediakan satu paket semua dengan segala apa, banyak hal-hal yang lebih sebenarnya menyusahkan apa yang telah sedia dimudahkan oleh agama. Betul atau tidak? Pengurusan jenazah tu susah atau senang? Kalau kita lihat apa yang digariskan oleh syarak dia mudah. Tetapi dalam masa yang sama, ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan dengan mereka menokok tambah proses pengurusan jenazah tu. Nak mandi kena sekian, nak mandikan jenazah tu kena dengan cara sekian, solat jenazah tu dengan cara sekian, pengebumian pun dengan cara sekian. Lambat. Kalau jenazah tu meninggal waktu pagi, barangkali sampai ke petang baru selesai. Gara-gara apa? Gara-gara banyaknya, ya, proses-proses yang diletakkan. Jadi, dan tuan-tuan, barangkali tuan-tuan mungkin dah maklum tentang cara pengurusan jenazah mengikut as-sunnah, yang caranya adalah sedia mudah. Betul atau tidak tuan-tuan? Ya. Macam mana nak mandikan jenazah, kemudian kafan, kemudian solat, kemudian dikubumikan.
caranya sangat asas dan basic. Tak ada apa-apa yang sepatutnya melambat-lambatkan, bahkan disuruh supaya disegerakan. Betul atau tidak tuan-tuan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah itu. Tapi itulah ada pihak-pihak yang memang nak melambat-lambatkan, tapi dengan alasan mereka lah, bahawa kita kena buat macam ni, kena buat macam ni. Saya pernah tuan-tuan, dah selesai solat jenazah, tiba imam kat depan tu pula Al-Fatihah. Tadi dalam solat jenazah kita dah baca dah Al-Fatihah. Betul atau tidak tuan-tuan? Saya kata mujur, dia tak kata Al-Baqarah. Lepas tu dia doa lagi. Betul atau tidak tuan-tuan? Ini lepas solat jenazah, dia kata Al-Fatihah dan dia nak baca doa lagi. Padahal solat jenazah itu memang tujuannya untuk doa. Ini pelik tapi benar tuan-tuan ya. Kemudian nak angkat jenazah tu pula, saya memang pernah kena lah. Oh, masak betul saya. Dah angkat tu, ada tekongnya kat depan. Dah langkah beberapa, berhenti. Al-Fatihah macam tu lah. Okey lah, baca lagi Al-Fatihah. Lepas tu jalan lagi. Ini dah nampak van jenazah tu depan tu, nak sampai dah. Berhenti lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Weh, ini dugaan betul lah. Ada beberapa sampai berhenti. Belum lagi bila sampai ke kubur, nak pengubumian. Lepas dah upacara dah ada dikebumikan, ada pula ritual-ritual ya, tahlil dan sebagainya, talqin dan sebagainya. Jadi sedangkan ini semua tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara terang dan jelas ini semua tokok tambah. Ini bukan khilaf apa lagi, memang jelas tokok tambah dan mereka sendiri mengaku. Tak akan ada sesiapa yang boleh kata bahkan inilah cara pengurusan jenazah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa boleh mengaku macam tu. Kerana dia memang terang-terang seperti di siang hari, tokok tambah dalam hal-hal ini. Tapi itulah, tuan-tuan akan barangkali akan berdepan dengan tekanan untuk turut melakukan hal-hal tersebut. Jadi bagi mereka yang berpegang teguh di atas agamanya, kerana ketika itu sunnah itu dilihat asing, itulah dia. Dan kalau kita lihat di luar, di sekeliling kita memang macam tu, sunnah itu dilihat asing. Walaupun dalam masa yang sama, alhamdulillah kadang-kadang dari semasa ke semasa seperti ada apa, seperti kita dapat menarik nafas lega dengan dakwah tersebar, masyarakat ada kesedaran ya, dari sedikit sebanyak. Tapi itulah ya, secara umumnya sunnah semakin menjadi asing, manakala hal-hal yang bertentangan dengan sunnah itu yang tersebar ya, sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu diumpamakan sebagai orang yang menggenggam bara api. Tuan-tuan lihat di bawah surat 300 ya, masih surat yang sama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Hari kiamat tidak akan terjadi, tidak akan bangkit, tidak akan tiba sehinggalah manusia saling berbangga-bangga dengan binaan masjid-masjid ya. Dan ini memang terang lagi jelas kita lihat berlaku pada hari ini. Manusia ya berlumba-lumba untuk memperbesar-besarkan masjid, mencantik-cantikkan masjid ya, sehingga menelan belanja yang cukup banyak. Sedangkan bukan itu matlamat di sebalik suruhan supaya masjid dibangunkan. Masjid dibina untuk diimarahkan. Kita bukan disuruh supaya membina masjid untuk mencantik-cantikkannya. Tetapi itu yang kita lihat banyak berlaku di sekeliling kita, di mana masjid dia dibina masjid itu dengan menelan kos yang besar, sedangkan pengisian atau penggunaan masjid itu sendiri ya, kesudahannya sangat terhad dan terbatas ya, tidak digunakan dengan sepenuhnya ya.
satulah kadang-kadang ya, satu yang macam terkilan lah, saya lah secara peribadi terkilan. Masjid besar-besar tetapi tak ada halaqah Al-Quran. Masjid besar-besar tak ada halaqah Al-Quran yang diadakan dalam masjid itu, ya. Tak ada kelas-kelas lah, ya. Kelas-kelas Al-Quran dalam masjid itu. Paling tidak untuk anak-anak, untuk mereka belajar Al-Quran dan hafal Al-Quran. Sebaliknya, banyak kelas-kelas Quran ni diadakan secara secara private barangkali, ya. Untuk siapa yang berminat saja. Tapi untuk diadakan secara terbuka, untuk dijemput orang ramai, anak-anak, dihantar anak-anak ke masjid, sepatutnya macam tu, betul tak tuan-tuan, ya. Kalau dah masjid dah cantik-cantik besar-besar macam ni, gunakanlah, ya. Buat halaqah Al-Quran. Kalau pengajian agama mungkin alhamdulillah lah itu ada, ya, tapi itu pun ada boleh dia dilakukan penambahbaikan yang tuan-tuan sedia maklum. Tapi ni halaqah Al-Quran ni saya ingat memang sangat-sangat ketara, ya. Yang mana kesudahannya banyak anak-anak yang tak tahu baca Al-Quran, ya, kurang hafal Al-Quran dan sebagainya. Walaupun ada kesedaran dan ada penambahbaikan yang dilakukan, tapi ini antaranya lah, ya. Dan tuan-tuan, satu perkara tentang mencantikkan masjid, iaitu bila nak dibangunkan masjid, kena diletakkan kubah. Seperti wajib kena ada kubah. Sedangkan untuk makluman tuan-tuan, itu semua tak perlu. Ini termasuk antara benda-benda berlebih-lebih lah. Nak mencantikkan masjid sampai menelan kos yang tinggi. Demikian juga tuan-tuan, ini dia letakkan menara. Menara sebenarnya tak syarat, tuan-tuan. Untuk membina masjid atau surau, perlu ke ada menara? Ya, tuan-tuan. Kalau dulu, mana asal usul datang menara ni? Zaman dulu bila tak ada pembesar suara, muazzin tu dia akan naik atas menara tu dan dia akan laungkan. Tujuan dia ialah bila dia naik tempat yang tinggi, suaranya akan lebih kedengaran di sebuah kampung itu, ya. Tapi pada hari ini, dan berapa agaknya menara yang dibangunkan zaman dulu? Ada sampai bermeter-meter, berbelah-belah meter, puluh-puluh meter. Kawan tu naik jauh-jauh, siapa pun tak dengar suara dekat atas dia. Boleh faham? Jadi menara dulu tu kira setingkat dua tingkat je lah, ya. Tujuannya lah untuk supaya suara tu dengar, ya. Tapi pada hari ini dengan adanya pembesar suara, ada atau tidak keperluan untuk menara-menara tinggi tersebut, ya. Kalau nak pun kita kata memadai dengan satu menara, ya. Tapi kadang-kadang sampai ada banyak menara dan sebagainya. Nak kata bahawa ini semua antara, ya, termasuk dalam apa yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat tidak akan berlaku melainkan sesudah manusia saling berbangga-bangga dengan binaan masjid-masjid. Masing-masing berbangga dengan masjid mereka yang ada, ya. Boleh tengok di bawah ini surat 339, juga di antara tanda-tanda akhir zaman yang sudah berlaku dan masih berlaku, apa yang disebut dalam Sahih Bukhari dan yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ati ay yurfa'al ilm wa yakthura al-jahl wa yakthura az-zina wa yakthura syurbul khamr wa yaqillu ar-rijal wa yakthura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'ah al-qayyim al-wahid." Sungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ialah diangkatnya ilmu. Apa makna diangkatnya ilmu? Ini ilmu semakin berkurangan. Dan saya ingat kadang-kadang dengan media sosial pada hari ini, memang dalam media sosial tu banyak ilmu atau banyak merepek. Saya ingat banyak yang kedua lah, kan tuan-tuan, ya. Ilmu barangkali sikit kalau kita nak cek, itu pun kalau kita dapat jumpa, ya. Banyak yang lebih membuang masa. Tersebarnya kejahilan, itu memang jelaslah implikasi apabila ilmu diangkat,
Juga antara bentuk diangkatnya ilmu itulah seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimatikan para ulama. Ya, dimatikan para ulama, dan kita lihat pun memang ini jelas, ya, ulama semakin berkurang. Maka bila hal itu berlaku, bertambahlah kejahilan manusia. Tersebarnya zina ini subhanallah, kalau di negara barat itu tak payah nak ceritalah. Itu lumrah. Budak-budak sekolah menengah lagi dah, ya. Dan pada hari ini kadang-kadang saya tengok dengan media sosial ni, dahsyat-dahsyat tuan-tuan. Dahsyat-dahsyat. Siap boleh bangga lagi. Ya, bangga lagi bahawa dia, sehingga kalau orang tu belum lagi zina, ini di barat lah, ya. Kita kena ambil maklum, paling tidak jangan sampai ke di negara kita. Dan lebih penting lagi, jangan sampai anak-anak kita terjebak. Di sana pelik kalau orang tu masih apa? Virgin apa? Yang laki pula virgin mana? Laki samalah, laki perempuan. Kalau perempuan tu dara lah. Pelik kalau dia masih lagi anak dara. Akan dianggap, oh kau ni mesti ada something wrong. Ya. Yang laki dara juga. Teruna, ya. Pelik kalau orang tu lakinya teruna, kalau perempuannya dara. Kenapa? Kerana lumrah kalau masing-masing sudah pun terjebak dalam zina. Dan saya ingat Syekh Al-Albani rahimahullah, ini cerita mungkin dah 50 tahun yang lepas. Syekh Al-Albani dia ada menceritakan antara sebab kenapa bapa dia membawa keluarga dia lari daripada Albania pergi ke Syria, negara Arab. Negara Albania tu kira negara Eropah lah, ya. Lari membawa keluarganya pergi ke Syria, negara Arab, kerana rosaknya akhlak penduduk di sana. Dan Syekh Albani cerita, antara kebiasaan atau adat masyarakat Albania ketika itu, ini 50 tahun lepas, kalau anak perempuan tu lahir sahaja, darahnya akan dipecahkan. Contoh betul kataan tu? Pecahkan darah dengan dimasukkan jarilah, ya. Bayi perempuan tu dipecahkan darah tu siap-siap. Kenapa? Supaya kalau dia dah besar nanti, bila nak kahwin, lalu si suami, jika dia mendapati isteri yang baru dikahwinnya itu tidak ada darah, maka tidak akan timbul buruk sangka bahawa dia telah berzina. Sebaliknya, semua sedia maklum bahawa anak-anak perempuan bila lahir saja darahnya sudah dipecahkan siap-siap. Boleh faham? Supaya jangan ada sangka buruk bahawa dia telah berzina, walaupun hal itu mungkin memang telah berlaku. Boleh faham tak? Ya. Jadi tak ada timbul ya anak perempuan itu masih ada darah atau tidak bila nak kahwin tu. Kerana semua sudah dipecahkan darahnya sejak lahir lagi. Nak menunjukkan berleluasanya zina ketika itu, sehingga terpaksa diambil langkah-langkah seperti ini untuk menjaga aib, ya, supaya jangan dipandang serong dan sebagainya, ya. Baik. Apa ni? Tersebarnya zina, tersebarnya minum arak. Ini pun di negara kita, wallahul musta'an, ya. Sekalipun ada suara-suara daripada pihak-pihak ingin menutup kilang-kilang arak dan sebagainya, tapi kadang-kadang ini lebih kepada retorik politik untuk menjana undi dan sebagainya, daripada untuk benar-benar mengambil tindakan yang bermakna. Dan banyaknya kaum wanita, ini bertambahnya wanita, sehingga 50 wanita hanya memiliki satu, apa tu? Ini terjemahan ni kena betulkan sikit lah, ya. Sehingga 50 wanita hanya memiliki satu penanggungjawab. Maknanya apa nama? Purata jumlah laki perempuan itu adalah 50 wanita untuk satu lelaki. Yang 50 wanita terpaksa berebut seorang lelaki, ya. Ini tanda-tanda di akhir zaman. Barangkali tanda ini belum lagi kita nampak, ya. Baik.
Saya ingat kita boleh berhenti di situ. Tuan-tuan, alhamdulillah, ini antara basyarah atau bisyarah, antara khabar gembira yang kita lihat, paling tidak di sinilah, semasa solat Jumaat siang tadi, berbanding minggu yang lepas diadakan solat hajat. Sedangkan solat hajat itu tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah, siang tadi sebelum solat Jumaat dimulakan, diumumkan bahawa akan dilakukan qunut nazilah dalam solat Jumaat itu sendiri. Dan kita tegaskan bahawa alhamdulillah demikian ialah sunnahnya. Tidak ada solat hajat untuk berdoa, meminta hajat-hajat yang tertentu secara berjemaah dalam as-sunnah. Sebaliknya, apa yang ada ialah jika ada berlaku musibah secara umum atas sebuah masyarakat Islam, maka dianjurkan untuk mereka mengadakan qunut nazilah. Dan qunut nazilah itu dilaksanakan dalam solat fardu 5 waktu di masjid secara berjemaah. Dalam solat fardu itu sendiri, ya, tinggal lagi ia dilakukan doa qunut nazilah itu dilakukan pada rakaat yang terakhir, sama ada sebelum ruku' ataupun selepas ruku', seperti mana halnya dengan doa qunut witir, ya. Jadi kita ada dua jenis doa yang dilakukan secara berjemaah di masjid, iaitu satunya ialah doa qunut witir. Ini doa yang dilakukan dalam solat witir, terutamanya di bulan Ramadan, ya, pada selepas setengah bulan Ramadan itu sehingga ke penghujung Ramadan itu dilaksanakan doa qunut witir itu pada rakaat terakhir salat tarawih itu, ya. Itu jenis doa berjemaah yang pertama menurut sunnah, dan yang kedua ialah doa qunut nazilah. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, bahawa doa qunut nazilah ini dilaksanakan dalam solat fardu, 5 waktu itu. Baik, tinggal lagi apa yang berlaku siang tadi ialah apabila pada rakaat yang kedua selepas rukuk itu, saya tak tahu apa yang di tempat tuan-tuan macam mana, pelaksanaannya macam mana, itu tuan-tuan boleh nilailah. Tapi apa yang berlaku di sini ialah pada rakaat yang kedua tu, ya, apabila imam bangkit dari rukuk, maka dia memulakan doa qunut nazilahnya itu. Tinggal lagi ternyata bahawa apa yang dibaca oleh imam dalam doa qunut nazilah itu, dia membaca doa qunut witir yang bermula dengan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, sehingga ke akhirnya. Untuk makluman, ini adalah doa qunut witir. Dan lebih pelik lagi lah apabila, ya, dia membaca Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Tak semena-mena dia senyap apabila membaca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya, wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana ta'alait la manja minka illa ilaik. Dia membaca itu secara perlahan, tapi kemudian dia menguatkan suara balik untuk membaca inti doa qunut nazilahnya itu, meminta kehancuran ke atas Yahudi terlaknat di dalam perang di Palestin itu. Jadi jelas di situ ada kekeliruan dalam lafaz doa yang dibaca apabila dicampurkan antara doa qunut witir dengan doa qunut nazilah itu, ya. Sedangkan dalam hadis, ya,
bagaimana pelaksanaan doa qunut nazilah itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia menyebut tentang bagaimana Nabi membaca doa qunut nazilahnya. Dia mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati ats-tsaniyah, ya, qal, apabila Nabi mengangkat kepalanya daripada rakaat yang kedua dalam solat, Nabi membaca Allahumma anjil Walid ibn al-Walid, ya, wa Salamah bin Hisham wa Ayash bin Abi Rabi'ah al-mustad'afina bi Makkah, Allahumma shdud wat'ak ala madar, Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini Yusuf. Ternyata bahawa Nabi terus membaca doa nazilah yang diinginkan itu, ya, dengan Nabi meminta supaya Allah menyelamatkan si fulan, disebutkan nama mereka itu terus, dan Nabi meminta supaya diberikan pertolongan buat golongan yang lemah di Mekah itu. Ini merujuk kepada satu peristiwa yang berlaku ketika itu, ya, dan memohon agar Allah, ya, menurunkan azabnya ke atas pihak yang menindas itu, ya. Jadi maksud di sini ialah bahawa dalam doa qunut nazilah itu imam langsung terus membaca apa yang berkaitan dengan musibah yang telah menimpa itu, tanpa ada perlu, ya, mukaddimah dan seumpamanya. Jauh sekali memulakan doa qunut nazilah itu dengan doa qunut witir. Itu adalah satu kekeliruan lah, ya. Jadi maksud di sini, ya, doa Allahumma hdina fi man hadait, doa ini adalah khas untuk solat witir, ya, solat witir, sama ada di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ya, kalau seorang itu nak berdoa, ya. Baik, saya ingat sekadar itu. Ada sebarang pertanyaan? Sejarah mihrab ni macam mana? Barakallahu fiik, ya. Adakah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mihrab? Ini pun, ya, ada dijelaskan oleh para ulama bahawa tidak ada mihrab di pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya mihrab itu lebih bermula pada zaman khalifah yang datang kemudian selepas Khulafa ar-Rasyidin, ya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, ya, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Dia yang mengarahkan gubernur Madinah ketika itu, iaitu Umar bin Abdul Aziz, untuk melakukan membuat peluasan, ya, Masjid Nabi itu, dan mengindahkan binaan Masjid Nabi. Dan dikatakan bahawa antara yang turut diarahkan ialah supaya diadakan mihrab. Dinyatakan mihrab itu secara spesifik dalam arahan Khalifah Al-Walid tadi itu, menunjukkan bahawa mihrab, ya, sebelum itu tidak ada. Mihrab itu merujuk kepada, jadi afwan, soalan yang bagus. Mihrab ada dua maksud sekarang ni, ya. Satu maksud yang syar'i, satu maksud adat budaya yang difahami pada hari ini. Maksud syar'i, mihrab ialah tempat solat, ya, tempat solat. Yani kalau tuan-tuan ada tempat khusus solat tuan-tuan di rumah, ya, satu ruang di dalam rumah di mana tuan-tuan solat sunat di situ, seperti mana yang sepatutnya, betul atau tidak? Kan afdal solat sunat di rumah, betul, ya. Maka ada baiknya ditetapkan ruang yang khas dalam rumah tu untuk solat sunat, qiyamul lail ataupun solat siang sunat, ya, solat rawatib dalam rumah. Maka itu nama dia mihrab. Itu nama dia mihrab. Itu dari segi istilah asalnya, tempat solat. Tetapi pada hari ini kalau disebut mihrab,
maka semua fikiran akan tertumpu ke hadapan, ya, ruangan ruangan tengah-tengah bahagian depan masjid atau surau yang melengkung ke dalam, tersembul. Ini istilah Abu Adam lah, betul atau tidak? Ruang ke dalam sedikit, seperti melengkung atau empat segi sama tak sama di bahagian hadapan tu. Dan untuk makluman tuan-tuan, dulu ada juga mihrab kat sini, tapi ada cadangan daripada ayahanda, ya, hafizahullah. Beliau kata ini rugi tempat, maka itu yang dapat diluaskan. Ya, kalau tidak dia masuk sikit tu, ya. Jadi seorang je dapat duduk kat situ. Ruang besar lah tu untuk dia seorang-seorang. Jadi ini membazir tempat, ya. Jadi itu yang berlaku. Jadi nak kata bahawa asal mihrab ini tidak ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, ya. Nyanyian macam mana yang dibenarkan ketika kenduri dan hari raya? Bagaimana dengan nyanyian yang dibenarkan ketika kenduri atau hari raya? Apa yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adab Az-Zafaf, bahawa nyanyian ini lebih khusus bagi wanita. Bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyanyi itu ialah hamba-hamba perempuan, ya, untuk sesama perempuan, bukan di hadapan lelaki atau orang ajnabi dan sebagainya. Demikian juga dengan memalu apa? Melalu gendang ke duf, ya, bahasa Arabnya duf. Saya tak tahulah terjemahan dia. Ini pun kena tengok juga sebab macam-macam jenis yang dipalu pada ini, ya. Itu duf. Ya, ini dilakukan oleh golongan wanita untuk sesama mereka, menzahirkan rasa gembira dan suka, ya. Jadi nak kata bahawa menyanyi itu bukan sifat bagi lelaki. Sifat lelaki, minta maaf, kadang-kadang ialah zaman dah berubah kan, ya. Menyanyi itu bukan sifat bagi lelaki. Nyanyi maklum apa tu nyanyi kan. Nyanyi beza dengan syair. Syair je, lelaki perempuan nak baca syair. Itu dalam budaya Arab ada syair, budaya kita pun ada syair. Ini terbuka, siapa nak baca syair itu di hadapan khalayak, ya, tertutup, terbuka, ada keluasan. Tapi bila sebut nyanyi saja, ini lebih kepada amalan wanita sesama mereka pada hari-hari keramaian, iaitu hari raya ataupun hari perkahwinan, majlis kahwin. Jadi itu kena ambil maklum lah. Pada hari ni dah terbalik lah tuan-tuan, ya. Apa beza syair dengan nyanyi kan? Dia punya syair itu dia baca dia terus. Bagilah apa syair sikit, saya bukan penyair. Menyanyi ni dengan alunan dia, ya, menyanyi. Tuan-tuan tahulah, bawa tanya pula. Syair tak ada syair sajak lah, dia sajak. Macam saja. Tentulah Al-Quran, itu yang saya faham lah. Okay. Apa pandangan Ustaz tentang gerakan boikot barang Yahudi? Ya, barakallahu fiik. Apabila menyebut tentang boikot, apa yang kita kena ambil maklum bahawa boikot apa? Iaitu arahan, permintaan supaya hajar. Kalau dalam bahasa Arabnya hajar, ya, ditinggalkan produk-produk tertentu, ya. Antaranya ialah kerana alasan bahawa produk-produk ini adalah produk-produk musuh-musuh Islam, ya, atau Yahudi dan sebagainya. Apa yang ditegaskan oleh para ulama ialah bahawa mana-mana saranan ataupun arahan boikot ini adalah hak bagi pihak berkuasa. Pihak berkuasa yang boleh memberi arahan untuk memboikot barangan-barangan tertentu, tentunya untuk maslahat-maslahat tertentu atau elak mudarat-mudarat yang tertentu. Dengan erti kata, arahan untuk boikot tak boleh datang daripada orang perseorangan. Tiba-tiba tuan-tuan, hari ni kita boikot XYZ. Yang kawan tu pula, hari ni kita boikot ABC. Masing-masing dengan, ya, pandangan arahan masing-masing. Tuan-tuan, bila arahan orang perseorangan ni, adakah dia akan membuatkan kita sepakat atau dia akan menimbulkan perselisihan dan perbezaan?
Mesti ada perselisihan dan perbezaan. Betul atau tidak? Bila datang daripada orang perseorangan. Kerana pendapat dia kita kena boykot kedai syarikat A. Pendapat seorang ni dia kata, janganlah A, ni B ni yang jahat ni. Kita pun ada pandangan-pandangan. Mungkin ada yang setuju tak setuju. Kalau itu syarikat dia atau dia bekerja di situ, dia mesti akan terasa dan sebagainya. Jadi akan timbul perselisihan dan barangkali perbalahan apabila hal ini tidak dikawal atau tidak dilaksanakan dengan seperti mana yang sepatutnya. Justru itu yang ulama kata bahawa boykot ini hanya boleh datang daripada arahan pemerintah ke atas rakyat jelata. Boykot. Bila arahan datang daripada perintah, dia akan jadi berkesan atau tidak? Ketika itu dia akan jadi berkesan apabila semua sepakat tinggalkan satu produk atau satu syarikat dan sebagainya. Dengan cara macam tu baru dia akan terhenti, dia akan rugi, dia akan terkesan lah. Berbanding kalau arahan persoalan mungkin dia akan rugi sedikit tapi dia tak akan terkesan. Ya, itu satu. Yang kedua, apa yang saya lihat ditegaskan oleh para ulama dalam perkembangan pada hari ini, ada suara untuk boykot dan sebagainya. Apabila dan ini menunjukkan ketidakfakihan dalam kempen boykot ini. Arahan atau seruan boykot itu tertuju kepada produk-produk yang tertentu yang secara dasarnya hukumnya harus. Contohnya restoran makanan segera, ya, fast food. Saya tak payah sebutlah syarikat apa. Makanan segera, burger ke apa, kedai itu jual makanan segera. Apa hukumnya? Halal. Atau kedai yang jual minuman kopi, apa hukumnya? Halal, harus. Jadi tapi ada arahan kata atau ada kempen kata boykot kedai fast food ini, boykot kedai kopi ini. Kenapa? Kerana dia ada asal usul dengan Yahudi. Sedangkan dalam masa yang sama, produk-produk yang jelas haram seperti apa? Seperti produk yang terlibat dengan rokok, produk yang terlibat dengan riba, institusi riba dan sebagainya, ini disenyapkan, didiamkan. Maksudnya, benda harus nak diharamkan, benda yang jelas haram dibiarkan. Patut atau tidak, tuan-tuan? Barangkali yang kata boykot dia sendiri tengah isap rokok. Ini memang lupa daratan habis. Kan? Mengata dulang paku serpih, dia sendiri tak betul. Kan? Jadi jelas di situ nampak. Ini apabila kempen boykot itu tidak dilakukan seperti mana yang ditegaskan oleh para ulama. Jadi maksudnya, pendek katalah, arahan atau kempen boykot ini tidak ada jalan kecuali dengan datang daripada arahan pemerintah. Seperti mana doa kunut nazilah tadi. Doa kunut nazilah. Tidak boleh mana-mana masjid tiba-tiba nak baca doa kunut nazilah dalam solat fardu. Tak boleh. Kena dengan arahan daripada pihak berkuasa supaya menjaga kesepakatan. Berbeza kalau tiba-tiba ni buat keputusan ni, kita buat kunut nazilah. Yang sana kata tak payahlah kunut nazilah. Jadi akan ada perselisihan. Sedangkan Islam menyuruh kepada kesepakatan dan menutup segala pintu perselisihan dan perbalahan. Ya. Baik, saya ingat cukup sekadar itu. Ya. Kenal dengan kejadian kiamat, hari ajaib. Jadi kalau misalnya apabila berlakunya perkara pelik dan tanda-tanda ini berlakunya timbul di sekeliling kita, maka akan ada satu-satu badan tuan akan membincangkan dengan buat perkiraan, penilaian dan ramalan-ramalan tertentu. Adakah ramalan apa? Ramalan tertentu akan kemudiannya lah. Jadi adakah kategori diorang buat benda tu dikategorikan syirik? Yang pertama, ramalan apa? Tentang hari kiamat. Adakah kategori itu dikira kategori syirik terhadap perkara-perkara itu? Yang keduanya, adakah satu hadis yang mengatakan permulaan agama Islam adalah begitu ganjil? Lebar kau. Itu hadis. Akhir zaman dia akan kembali ganjil. Ya, barakallah. Ya, barakallah. Jadi mana-mana pihak yang cuba nak membuat kajian tentang bila datangnya kiamat, bila tarikh kiamat dan sebagainya,
Itu yang kita dah tegaskan tadi, bahawa ini semua batil, mengarut, dan dia masuk dalam kategori khurafat. Khurafat, yakni percaya kepada benda-benda yang tidak ada asas. Percaya bahawa dunia akan kiamat dalam masa 10 tahun. Ini dikategorikan apa? Dikategori sebagai khurafat. Sebab dia kepercayaan yang tak ada asas. Ya. Adakah boleh jatuh kufur? Dia lebih tepat kufur, ya, bukan syirik, ya. Saya nampaklah kufur, ya, istilah yang lebih tepat. Kufur, iaitu menidakkan sesuatu yang benar, ya. Dia boleh kalau seorang itu menyatakan secara pastilah, ya, menyatakan secara pasti hari kiamat akan berlaku pada tarikh sekian. Ini adalah perkataan kufur. Kerana Allah kata innallaha indahu ilmus saah. Sesungguhnya hari bila kiamat itu akan berlaku di sisi Allah. Lalu kita nafikan, kita menidakkan dengan kita sendiri nak menetapkan bila hari kiamat itu. Ini perkataan kufur lah, ya. Walaupun melalui penulisan media-media berkulit, hanya kategori itu kufur lah. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua tadi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba. Islam bermula dalam keadaan suasana pelik dan dia akan kembali dalam keadaan pelik. Sunan ayat sebutan macam mana dia? Bada'al islamu ghariba. Dalam bahasa Melayu. Islam bermula dalam keadaan asing. Dan dia akan kembali asing. Maka kegembiraan buat mereka yang asing. Satu, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.